بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada mana dapat lagi sama-sama kita berkumpul sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan kita syukur dan kita masih diberi peluang untuk berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kelapangan masa yang ada ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kita menambahkan pengetahuan kita tentang maklumat-maklumat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dijadikan panduan dalam kita meneruskan kehidupan kita untuk kita mencari keredaan sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita terus pembincangan kita dalam kita membacakan fiqh daulah dan perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita telah selesai menyelesaikan tugas dan tanggungjawab kita kepada negara pada 5 bulan 5 baru-baru ni. Selesai, walaupun ia tidak berpihak kepada jemaah Islam, tugas perlu diteruskan. Walaupun ada sedikit kekecewaan yang berlaku, namun begitu kita kena teruskan perjuangan, kerana inilah ketentuan yang Allah SWT sebenarnya masih nak memberi peluang kepada kita untuk kita beramal, untuk kita melakukan kerja-kerja dakwah, tanggungjawab yang Allah amanahkan kepada kita insya-Allah. Dengan apa yang ada, inilah realiti dalam kehidupan kita. Ada beberapa golongan anak muda datang kepada saya minta supaya ada tak jalan ataupun hujah dalil yang boleh kita ambil, kata-kata ulama, untuk mengelak diri daripada berlakunya pilihan raya, supaya dapat diteruskan macam mana berlaku di zaman Nabi SAW. Dan tengok, dia kena nak perang ni budak ni. Dia datang tanya dengan aku pun takut. Hebat dia orang. Tak kurang juga terima kasih kepada jemaah Syekh Syalapan yang datang ke kuliah saya. Rasa saya 2-3 kali saya tak datang. 2 kali kita datang. Ada yang SMS saya tanya, saya sihat ke, saya duduk kat mana. Saya tengok soalan pun saya takut. Ada yang menjangkakan saya tak apa ke, dia tanya 2-3 soalan sampai SMS saya tanya, Ustaz kat mana sekarang, sihat? Saya tanya kenapanya, dia kata takut Ustaz kena tangkap ke. Tangkap lah. Saya soalan pun saya takut. Terima kasih walaupun jangan lupa, terima kasih atas keperhatian. Minta maaf tuan-tuan sekalian atas kesibukan kerja tugas yang diberi amanah, tak dapat nak teruskan sama tuan-tuan. Walaupun saya tak bertanding, tapi sibuk lebih pada orang bertanding ni. Tuan-tuan sekalian, itu bujur aku tak bertanding, bertanding lagi jemaah sekalian. Namun begitu tuan, kerja agama kita kena terus buat tuan-tuan sekalian. Penipuan terus berlaku. Memang tak dapat nak lari dah, itulah penipuan. Sebab ada golongan mengatakan bahawa macam mana kita nak hadapi golongan penipuan ni. Bolehkah kita tahu dah penipuan tu berlaku, kita nak terus hidup dengan penipuan yang ada? Tuan-tuan, dia ada beberapa kaedah-kaedah yang telah dibawa oleh ulama melalui sejarah Nabi SAW, apa yang berlaku di zaman Nabi. Anda kita kena teruskan, dan itu kaedah yang ada selagi mana kita diberi peluang. Sebenarnya Tuhan nak ajar kita supaya kita lebih bijak bertindak. Penipuan berlaku ini, jangan kita cerita tentang penipuan yang dilakukan oleh orang, tapi kena kita cerita macam mana kita nak menghadapi penipuan yang berlaku. Patutnya kita kena fikir begitu, dan kita kena cuba buat satu jalan perbincangan. Kita nak ubah dengan sistem penipuan yang ada. Last sekali orang menipu ni, dia dah habis idea dia nak menipu, sampai dah tak ada jalan nak menipu. Jadi semua penipuan dah kita tahu, lama-lama tak boleh menipu. Jadi yang kita nak sampai satu tahap dia tak boleh menipu tu, kita kena bersabar dalam kerja. Jangan jadi golongan orang yang lemah tengah jalan, berhenti dan tidak mengharap pertolongan Allah. Satu benda berlaku ada sebab. Tuhan bagi dia, kita ada sebab. Kita pandang kita patut, tapi bagi Tuhan tak patut.
banyak kelemahan-kelemahan dia buat. Saya berbincang semalam kemarin dulu, mesyuarat, bincang beberapa orang ustaz semalam pun berjumpa kami bincang-bincang dengan ustaz-ustaz yang lain, ustaz-ustaz haraki yang duduk dalam perjuangan, bukan ustaz-ustaz aja nak ceramah tak duduk perjuangan, tak panggil, tak masuk golongan ustaz tu. Minta maaf sekalian, sekarang pun kita nak kategori dah ustaz. Kita ada buat perjumpaan, kita kumpul ustaz yang boleh bercakap Islam tapi duduk Islam, bukan jenis bercakap agama tapi tak nak duduk dalam kancah politik. Antara faktor-faktor beberapa sebab berlaku, salah satu di antara faktornya golongan ustaz-ustaz juga main peranan, yang mana mereka bercakap tapi mereka tak berani nak mengeluarkan kenyataan ataupun keputusan ataupun natijah ataupun pandangan yang tepat terhadap perjalanan politik ataupun kerja dakwah, tak berani nak keluar kenyataan kerana nak menjaga kedudukan sebagai seorang ustaz. Bagi saya ustaz ni kami tak layak dan kami tak letakkan di dalam kumpulan kami. Bukan kata golongan kita ni terhebat tak, tetapi kita rasa orang yang bercakap Islam tapi tak berani nak cerita tentang Islam ni, bagi saya dia tidak menjiwai Islam. Sekadar bercakap saja tak ada erti. Ramai yang boleh bercakap. Kalau kita ajar burung orang tua, dia bercakap bahasa Islam, dia boleh takbir lagi hebat tak burung, tapi dia tak erti. Kita tak nak ustaz-ustaz macam tu. Jadi tuan-tuan pun berhentilah mengaji dengan ustaz-ustaz macam tu tuan sekalian. Tak ada faedah tuan sekalian. Tak dapat apa-apa makna pun. Kita nak dapat ruh ilmu tak ada bila kita mengaji dengan orang yang bercakap tentang Islam tapi dia tak nak bersama dengan Islam. Nanti antara kelemahan-kelemahan yang kita bincang, yang antara kelemahan saya sebut dekat tuan-tuan sekalian, kena bagi tahu dekat tuan-tuan, dengan pergantungan kita dengan Allah amat berkurangan. Amat berkurangan tuan sekalian. Bila jauh pergantungan dengan Allah, permasalahan tu kita tak meletakkan sebab manusia terlalu termakan dengan kerja yang kita buat. Kita rasa apa yang kita buat tu nampak hebat sangat sampai kita lupa bahawa segala apa yang ada datang daripada Allah. Tidak satu pun peperangan dalam sejarah Nabi umat Islam ramai tak pernah pun. Tapi kenapa umat Islam boleh menang? Kerana pergantungan kepada Allah terlalu kuat. Saat lain tuan-tuan pasang bendera sanggup dah pukul 3 pagi. Bukan kata nak bangun qiyamul lail, subuh pun payah nak bangun tuan sekalian. Ini berlaku masa kita hantar dalam WhatsApp-nya, dalam Facebook-nya, malam ni kita akan buat qiyamul lail untuk kita bangun sembahyang hajat, tahajud sebagainya. Dia punya like dalam tu penuh, angkat ibu jari kaki pun ada letak angkat sekalian, nak tunjuk bagusnya. Dengan ibu jari dengan macam-macam gambar nak tunjuk semangatnya. Esok 4 orang dibangun. Mangku Ayub dan sekalian. Mau tak geram tu sekalian. Lepas tu cerita sedap. Dengan jawab kalau dalam WhatsApp tu sekalian, ibu jari, takbir, macam-macam ayat keluar. Esok 4 orang sekalian. Aduh, hilang ibu jari tu sekalian. Itu dia tak jumpa ibu jari, kita jumpa esok perlampau tu sekalian. Hilang ibu jari tu, aku geram tu sekalian. Sebab apa? Pergantungan Allah tu kurang. Dia nak pergantungan Allah tu kuat. Kuat tu sekalian. Bila kita bergantung Allah kuat, insya-Allah. Saya juga macam tu, lemah dan sekarang kita semua bila lemah ni kita kena tingkatkan. Sebab Sayyidina Ali kata, kamu nak lihat kemenangan tu akan berlaku kalau kamu boleh jadikan sembahyang subuh tu macam solat Jumaat. Kita tengok di Kelantan, kenapa boleh Allah Taala bagi kekuatan kepada Islam. Qiyamul lail satu stadium tuan sekalian. Bukan satu bilik, satu stadium masih lagi kekal sampai ke hari ni. Layak Allah Taala beri kemenangan. Allahu Akbar. Di Selangor ni alhamdulillah masih ada lagi golongan sanggup nak bangun pertolongan daripada pelajar-pelajar tahfiz. Kali ni kita buat grup. Saya buat grup tentang sekalian dalam WhatsApp. Alhamdulillah zaman teknologi ni ada, kumpulkan semua ustaz-ustaz yang membangunkan sekolah-sekolah tahfiz, dan saya minta dalam tu kita minta semua mudir-mudir, pengetua-pengetua tahfiz, pengasas-pengasas tahfiz beri arahan kepada anak pelajar supaya baca Quran sepanjang pilihan hari ketika mula mengundi sampai dah tamat. Macam kan? Alhamdulillah anak-anak yang tidak berdosa dia baca. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha tahfiz yang saya reject tuan-tuan sekalian. Reject jenis ngapa Quran, tak ikut Quran, tak ada tuan sekalian. Anak-anak alhamdulillah ngapa Quran, tapi ustaznya tak pernah ikut Quran. Ngapa Quran, ajar benda Quran tak pernah ikut. Tak pernah percaya Quran, dia tak payah masuk grup. Sebab grup-grup ni lah yang menyebabkan kalah tuan sekalian. Subhanallah. Orang cakap ustaz ni belagak macam tu, ustaz hebat sangat. Bukan masalah belagak, tuan baca sejarah. Baca sejarah. Khalid Al-Walid, Salahuddin Al-Ayyubi meninggalkan golongan peperangan, kumpulan-kumpulan kerana tidak mengamalkan amalan sunat saja. Bukan tak sembahyang maghrib, bukan tak sembahyang subuh tuan sekalian. Cuma tak bersugi, cuma tidak bangun tahajud, itu saja. Ditinggalkan kumpulan ini kerana apa? Kerana mereka tidak meletakkan pergantungan kepada Allah setinggi. Tu je tuan sekalian. Bila tinggalkan golongan ini, Allah tak ada beri kemenangan. Setelah 1 minggu, setelah 15 hari mereka berperang, tak dapat menang. Kenapa tuan sekalian? Ada golongan ini. Sebab apa? Kerana pergantungan kepada Allah Tuhan. Mereka boleh tidur sebab apa? Sebab merasakan bahawa kita dah buat semua dah. InsyaAllah dah rumah-rumah dah pergi, banner dah naik, apa lagi kita tak buat? Dia lupa dengan Allah. Ditinggalkan oleh Khalid Al-Walid kumpulan ni baru dapat kemenangan. Salahuddin Al-Ayyubi itu begitu juga sejarahnya. Tuan-tuan baca sejarah Al-Fatih bagaimana itu juga keadaannya.
Pemimpin yang tak ingat Allah, dia pecat dalam masa yang sama juga. Pecat pemimpin dia, kamu tak letak bergantungan pada Allah, digantikan dengan orang lain. Maka kelemahan itu berlaku kerana kurang pergantungan dengan Allah. Saya buat benda ni tu kita maklumkan mana tempat kita pergi, yang mana buat sambutan syukuran, bagi peluang. Saya sebut kemenangan ni kita kena jaga, tanggungjawab kita kena jaga, dan kelemahan-kelemahan ni perlu perbaiki. Kena letakkan berdoa mula daripada sekarang. Berdoa minta Allah SWT beri kekuatan ketika nak pilihan raya, berdoa. Sebelum daripada tu tak semangat nak doa mana. Adalah 1-2 surah doa, tak semua. Patutnya mula pada sekarang. Sekarang ni dah dapat keputusan, sekarang ni juga doa. Alhamdulillah, imam kita dapat doa terus tentang kemenangan, kekuatan Islam bermula sekarang untuk 4 tahun akan datang. Kena sekarang doa terus sekalian. Kuliah saya baru mula 3 kali tentang selepas pada ni terus kan. Semua kuliah saya mulakan dengan apa yang saya cakap pada hari ni. Tak kira lah hari ni terus sekalian, dah tak bagi muka. Inilah penggal kedua Selangor, diberi peluang untuk pegang. Dan kali ini kena jangan bagi muka lagi kepada golongan-golongan munafik ini. Cukup kita bagi muka dengan dia, kita bagi peluang dia, cukup. Kena bertindak. Kali ini kalau agak keras sikit, kena keras lah. Kena keras, kena bergerak lebih kuat. Golongan ahli-ahli majlis, saya termasuk masih lagi dalam kumpulan ahli majlis. Kita sebut pada ahli majlis, kali ini jangan tunduk sangat, kena bertindak. Kalau ahli majlis tu rasa takut, letak jawatan sebelum dipecat sebagai ahli majlis. Itu yang mudah kita. Kami tak berani nak jaga, tak payah nak jaga kepala otak mangkuk ayun, nak jaga apa lagi nya. Menyampuh sekarang tengok sekalian. Nak jaga sangat projek lah, tai kucing sekalian. Tak ada projek ni, jangan bagi dah muka kepada golongan-golongan orang yang benci Islam. Jangan bagi dah. Semua benda tu sekarang kita jangan bagi. Saya sebut kat tuan-tuan ni nak bagi tahu, ini perancangan kita buat. Tuan-tuan kalau dengar berita apa-apa, tuan-tuan kena bagi sokongan. Nazir-nazir masjid hak mana tak berani nak buat baca doa, nak semayang hajat dekat masjid tak berani, pecat nazir tu, tak nak pakai. Takut nazir buat apa? Orang sekalian nak jaga masjid penakut, jaga masjid penakut. Pengurusi-pengurusi surau, jaga surau takut. Jaga tak bagi surau roboh, buat tahi apa tu, ramai lagi orang boleh jaga. Ni jaga surau ni, nak jaga kemakmuran dia. Biar benar ni, nak benar macam nak benar tahajud tak boleh, nak benar qiyamul surau tak boleh. Ini bahaya ni qiyamul politik. Allahu akbar. Sakit hati orang sekalian. Jadi nazir, jadi pengurusi, hak ni kena pecat. Pegawai agama, pengurusi masjid-masjid di setiap daerah. Kami minta, saya minta tu sekarang dalam mesyuarat baru ni, saya minta supaya benda tu diambil tindakan oleh esko agama yang akan dilantik tak lama lagi. Kita menjangkakan bahawa esko agama tu dapat mengharap kita, dan kita minta bertindak lah ni. Bukan main-main, jangan pandang-pandang dah. Tak boleh pakai tak kira dia ustaz ke, dia ada ijazah PhD ke, boleh jalan semua tu. Tak pakai sebab kita nak mereka ada jiwa Islam. Ada PhD pun jiwa munafik buat apa? Kita nak PhD jiwa Islam. Kita nak SPM cukup dah, asal jiwa di Islam. Supaya dia boleh gerak mulut dia, gerak kerja dia, cakap dia ikut betul Islam. Kita nak itu, kita tak nak orang datang bawa ijazah. Kita nak orang datang bawa jiwa agama supaya dia boleh jaga agama. Ini hak penting sekalian. Tuan kena bagi sokongan untuk kerja-kerja ni. Dia akan berlaku banyak benda besar. Bila dah masuk penggal kedua, akan berlaku benda besar. Benda yang besar berlaku, perubahan akan berlaku. Saya sebut kepada golongan ulama semalam, kita ada mesyuarat. Saya sebut kata, kita kali ni jangan digambarkan sebagai ulama yang diam, duduk. Orang kata ulama tak boleh bercakap, kata cukup. Saya sebut ulama-ulama muda semalam, Ustaz Nazmi sama sekali. Saya sebut ulama-ulama umur 30-an, awal 40-an, masih muda tu. Jangan jadi mulut diam je, nak cakap hukum tak berani. Tak nanti dulu, tak payah cakap terus. Haram ke haram dah sebut gila, nak buat macam mana tu sekalian. Kita nak cerita hukum, jangan dia takut. Cukup dah ulama dilabelkan sebagai dianggap sebagai rahib, duduk berzikir, duduk ngajar kitab, buka kitab selai-selai, cukup. Ulama kena bertindak. Selama ni beberapa orang hak bangun bercakap, dikata, dimarah, dia beritahu tak ada uslub dakwah. Kali ni kita nak tengok golongan hak kata tak ada uslub tu. Uslub apa yang kau buat bila Islam kalah? Uslub apa yang kau buat? Saya sebut semalam tu sekalian. Memang ada hak tak suka tak suka, saya kata hari ni saya nak cabar. Siapa yang kata berdakwah tak ada uslub dalam cakap ni, tolong bagi tahu uslub apa yang digunakan setelah Islam kalah ni, apa uslub lagi kita nak pakai? Islam tak menang dah sekalian. Kita tak berjaya nak bawa Islam, nak bawa Quran, nak bawa sunnah, nak bawa dasar agama ke Putrajaya ataupun ke negara kita Malaysia, tak berjaya. Ustaz uslub ni tolong bagi tahu uslub apa pakai. Tak ada uslub tuan-tuan. Uslub tak apa, uslub penampau lah jawapan tuan-tuan. Uslub tak habis-habis. Nah sekalian, bukan kali ni tak ada dah orang kata belagak pun, kau suka kau lah, aku menambung tak kata juga, semua kau nak kata, peduli. Kita sebut kali ni mana-mana ustaz jenis macam tu kita panggil, kita nak jumpa. Saya kata semalam, kalau tak ada orang mana jumpa, saya nak jumpa ustaz jenis uslub ni, tolong jumpa, bincang. Tak payah nak buat terbuka sangat, tak payahlah. Kita buat tutup tak apa, tapi jumpa bincang. Kalau ada tuan-tuan jumpa ustaz jenis bercakap macam tu sekali, bagi tahu, kita nak jumpa. Kita nak bincang cara ilmiah, ke mana usul duduknya.
Mana perbincangan sebab nak jaga agama? Kecewa tu sekarang. Kita bekerja untuk Islam, tapi ada golongan yang kononnya bawa Islam, tapi dia lah menjadi penyebab ataupun punca berlakunya kekalahan kepada jemaah Islam. Golongan kita sekalian, golongan-golongan hati permainan, ditipu ni, semua tu berlaku zaman Nabi. Kalau kita bongkar balik sejarah para sahabat setelah Nabi SAW yang berlaku ketika berjalan dakwah, banyak perkara-perkara ketika ini dah mula bangkit balik. Golongan kafir ni tak ada masalah tu sekalian, tak ada masalah tu sekalian. Tapi golongan munafik ni yang paling besar sekalian. Ini golongan munafik tu sekalian. Isu-isu dalaman yang berlaku, yang diketengahkan oleh masyarakat tu sekalian, kena ada perbezaan. Orang tanya saya tentang isu tu sekalian. Ini mula sebab bila saya nak cerita sikit tu sekalian. Orang tanya isu tu sekalian, macam mana nak berdepan dengan orang bukan Islam, dengan orang Islam yang orang Islam ni tak ikut Islam, tapi orang bukan Islam ikut Islam. Saya sebut tu sekalian, bersama dengan orang kafir yang nak bersama dengan Islam lebih baik daripada orang Islam tak ada Islam. Contoh tu sekalian, orang Islam yang mengaku diri Islam, latar belakang nama Islam, tapi tak beramal sekalian, bahkan mempunyai pahaman-pahaman komunis, pahaman-pahaman yang datang sampai tahap boleh membawa kepada akidah. Benda tu langsung boleh terima, Islam tak terima. Bahkan benda ni lebih teruk daripada dengan orang bukan Islam lagi. Orang bukan Islam, tuan-tuan sekalian, dia ada dua keadaan. Pertama zimmi, kedua harbi. Dia ada dua keadaan. Walaupun dia tak kafir, tapi dia ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir harbi yang kita kena perang kalau dia tentang kita. Kafir zimmi, kafir yang boleh bersama-sama dengan kita. Tetapi orang Islam yang murtad, tuan-tuan sekalian, rosak akidah, dia tak ada dua pilihan. Kamu tetap murtad, tak ada murtad zimmi, murtad harbi. Mari kau mana murtad-murtad tu? Tak ada. Kalau murtad memang kamu jahat sebab kamu menolak Islam. Lebih teruk kedudukan dia daripada kafir zimmi. Maka baik undi ataupun sokong kafir zimmi daripada sokong orang Islam yang murtad sekalian. Kerana apa? Pahaman pegangan mereka. Tengok. Sosialisnya, pahaman yang memang membawa pada akidah. Mana boleh pahaman kita boleh mengagungkan sesuatu. Kamu mengagungkan sesuatu agama, sesuatu pahaman yang boleh merosakkan akidah, rosak akidah kamu. Hatta Nabi cakap, saya pernah sebut dekat tuan-tuan, biasa dengar saya sebut, kita reda suka sahaja kepada kemaksiatan, kamu tak ada maksiat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, reda fil maksiatil maksiat. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun. Semua dalil itu dah mencukupi. Tapi kenapa ada orang Islam lagi, ada golongan ustaz-ustaz lagi yang bersikap masih ambil jalan tengah? Mana jalan tengah dalam Islam? Dalam Islam ni tuan-tuan, tak hitam putih, main kelabu-kelabu asap tak ada tuan-tuan. Tak syurga neraka. Tidak kamu kufur, kamu beriman. Tu ya jalan tengah tak ada dalam Islam. Daripada segi sudut pendamaian tu ada. Tapi daripada sudut akidah pegangan Islam, dia tak ada jalan tengah. Ini yang berlaku. Sebab tuan-tuan duduk, tuan-tuan mengaji, tuan-tuan belajar, tuan-tuan berbincang dengan mana-mana kita, biar jelas pemikiran kita. Jangan kita duduk telaah kitab tuan-tuan sekalian, tapi kita masih tak jelas pemikiran dan pahaman kita. Perlu jelas dalam bekerja tuan-tuan sekalian. Perlu jelas dalam kerja agama nak menentukan akidah berjelas. Dalam berakidah bukan satu benda boleh main. Tuan-tuan kena jelas. Jelas daripada sudut fahaman. Ni 4 tahun punya masa untuk kita nak bertindak. Biar jelas pegangan kita, pahaman kita, supaya tindakan kita tepat dengan pegangan dan akidah kita. Jangan akidah berbeza dengan pegangan kita berbeza dengan tindakan. Tak boleh. Mesti kena jelas. Jelas tu melalui fahaman-fahaman apa yang kita bincang. Ini benda yang dah berlaku, tapi kita jadikan dia pengajaran untuk kita ambil balik, ingat balik apa yang kita bincang, dan kita nak bawa untuk jangka masa 4 tahun. Tak lama tuan-tuan, 4 tahun. Tak lama kan. Kalau bukan daripada sekarang kita bertindak sekalian, kita takkan dapat. Dan saya sekalian takkan dapat dalam Islam. Al-Fatih dia berusaha daripada awal dengan berbagai-bagai cara. Allah Ta'ala beri kemenangan kerana dia bawa segala-galanya. Kita kena ingat, mungkin ada kekurangan yang besar yang kita buat. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 256. Tak salah saya, betul 256. 258 ni. Oh, kepada siapa tu? Okey, 258. Kepada siapa kesetiaan diberikan? Di antara syubhat yang juga dipersoalkan di sini adalah pendapat yang menyatakan bahawa keberadaan berbagai parti dalam daulah Islam boleh membahagi kesetiaan seseorang antara kesetiaan terhadap parti yang didukungnya dan kesetiaan terhadap daulah yang mesti dipatuhinya. Hal ini memang benar jika seorang hendak bersikap menentang daulah dalam segala sesuatu dan mendukung partinya dalam segala sesuatu. Tentu saja kami tidak mengatakan yang seperti ini. Kesetiaan orang mukmin hanya kepada Allah dan Rasulnya dan jamaah mukminin, sebagaimana Allah SWT firman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa may yatawallallahu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah
Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itu pasti akan menang. Al-Maidah 56 dan 55 dan 56. Penyandaran seorang Muslim kepada kabilah, daerah, kelompok, golongan, organisasi atau partinya tidak bertentangan dengan penyandaran dan kesetiaannya kepada daulat. Sebab berbagai bentuk kesetiaan dan penyandaran ini bermuara pada suatu dasar, iaitu kesetiaan kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Yang perlu diperingatkan secara tegas di sini adalah setia kepada orang-orang kafir, menjadi mereka sebagai penolong dengan mengabaikan orang-orang mukmin. Firman Allah, adakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil musuh dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan fenomena yang berlaku pada hari ini, mungkin orang nampak berbeza daripada segi sudut apa yang berlaku. Tetapi tuan-tuan kena lihat, itu sebab tuan-tuan sekalian, ayat Quran ni tak boleh kita faham secara dasar begitu. Perlu ada kajian dan perincian terhadap mafhum ayat Quran. Kita nak tahu apa yang tersirat dalam surat. Okey, saya nak sebut dekat tuan-tuan. Dalam ayat Quran yang kita baca tadi, daripada dalil Al-Maidah, daripada surah An-Nisa, Al-Tuhanah, Allah Ta'ala sebut, dan Allah Ta'ala tidak tinggalkan kalimah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut perkataan, kita meletakkan Allah dan Rasul. Sepatutnya daripada segi kaedah akidah dan bahasa sudah mencukupi. Allah meletakkan, ayat Quran mengatakan bahawa kita meletakkan Allah dan Rasul sebagai rujukan. Kenapa perlunya ada orang-orang beriman? Allah dan Rasul, mana siapa ikut Rasul itu ikutan. Tapi kenapa perlu ada orang beriman dalam Al-Quran ini? Kenapa Allah tidak yakin kalau orang kami ikut dia? Dan Allah tak nak bagi tahu Allah dan Rasul, dan siapa dia akan memahami Allah dan Rasul kalau bukan daripada kalau orang beriman yang membawa ketaatan ataupun membawa Allah dan Rasul ini dalam kehidupan. Ni cuba dalam bab kaitan ayat Quran dalam perbahasan, kenapa dikaitkan orang beriman daripada segi sudut realiti kehidupan, dikaitkan manusia. Allah Ta'ala kaitkan juga ketaatan tu kepada manusia supaya nak membawa bahawa manusia ni dia akan bawa kepada realiti kehidupan di zaman dia pada ketika itu. Sebab ketetapan Allah dan Rasul satu. Allah letakkan satu hukum yang satu, tidak letakkan satu hukum yang berbeza satu. Tetapi nak mengolah di zaman, perlu kepada orang yang beriman, yakni orang yang mempercayai ataupun orang yang alim ataupun orang yang mengetahui terhadap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini yang dikaitkan dalam ayat Al-Quran ini. Sebab disebutkan barang siapa mengambil Allah, Rasul dan orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama itulah pasti menang. Ambil Allah dan Rasul dan orang beriman bersama dia, tuan-tuan sekalian. Beriman inilah berlakunya pecahan, pembahasan ulama-ulama yang dikaitkan dengan golongan itu sekalian. Kalau pada hari ini berlakunya pertemuan di antara orang bukan Islam yang duduk bersama dengan orang Islam yang menentang Islam, dengan orang bukan Islam yang duduk dengan orang Islam yang nak menyokong Islam. Kan beza. Sebab suasana di negara kita Malaysia ni agak parah, tuan-tuan sekalian. Agak parah kalau dia tidak mengkaji benar hukum. Pada pilihan raya baru ni, tuan-tuan sekalian, 1 hari sebelum pilihan raya, saya didatangi oleh jemaah tabligh. Ada 4 orang datang jumpa saya. Bila saya bahaskan masjid, dia tak puas hati. Saya sebut beberapa perkara berkaitan dengan semua jemaah Islam. Pada malam tu saya sebut semua, tuan-tuan sekalian. Jemaah Islam saya berkaitkan dengan apa jemaah yang ada dalam negara kita. Yang ada di antaranya terlibat dengan politik dan antara tidak terlibat dengan politik. Saya rangkaikan beberapa nama jemaah. Alhamdulillah ada beberapa tindakan tentunya daripada kalangan jemaah tabligh. Saya minta maaf kalau ada daripada jemaah tabligh sini. Ada daripada kalangan jemaah tabligh datang jumpa saya 4 orang. Kerana tidak berpuas hati, bagaimana dia nak membezakan orang bukan Islam duduk dengan orang, bersama dengan orang Islam, dan satu grup lagi orang Islam juga duduk dengan orang Islam. Bagaimana kita nak pilih? Pemilihan yang nak dibuat. Golongan ni mengambil sikap, yang datang jumpa saya ni, jemaah ni ambil sikap dia tidak akan mengundi. Sebab kata dia, sebab dia tak tahu hak mana satu, dan yang kedua dia kata pada peringkat awal dia disokong jemaah Islam, tapi jemaah Islam duduk bersama dengan orang kafir, dia tak nak mengundi, kata dia. Dia tak jelas. Okey, sekarang saya kata saya tak nak ceramah, letih aku ceramah dah. Saya kata tolong bagi tahu saya tentang mana yang dia tak puas hati. Dia sebut satu-satu, saya jelaskan satu-satu. Saya datangkan sejarah Nabi. Ada 6 jenis sejarah Nabi yang berlaku tentang berlakunya tahluk. Tahluk ni tuan-tuan masih berlaku perbincangan. Tetapi ada pandangan. Bila ada pandangan, pada ketika itu kita nak mengambil pandangan. Kita kena faham daripada segi kaedah macam mana kita nak mengambil pandangan. Orang sekarang tuan-tuan sekalian, dia dengar pandangan apa? Oh, ada pandangan, boleh ambil, boleh tidak. Memang betul ada bila berlakunya beberapa pendapat, kita boleh ambil, boleh tidak. Tapi dalam keadaan hari ini, dalam bab politik ni, bila berlaku beberapa pendapat macam tu, boleh ambil, boleh tidak. Nak kita ambil, kita perlu nilai. Yang kita ambil itu bertepatan dengan syariat atau tidak. Kalau kita ambil kira golongan orang kafir bersama dengan orang Islam yang menentang Islam, tak perlu ambil. Oh, kalau macam tu saya istiqarah dulu. Istiqarah betul-betul. Istiqarah ni berlaku benda baik dua-dua, bukan benda jahat. Dua-dua kebaikan berlaku kepada kita, tak kerti nak pilih, baru istiqarah.
Baru istiqorah tuan sekalian. Bila istiqorah tu dia menentukan daripada yang baik. Di antara dua baik, nak pilih mana terbaik untuk aku. Itu nama istiqorah. Istiqorah pun tak faham. Nak mengundi, nak kena istiqorah. Mana boleh? Istiqorah tak sah. Hatta berlaku sumpah tak sah. Dan sekarang dia tak faham bila tak mengaji hukum ni tuan sekalian. Bila manusia tak mengaji, hanya dapat dengar cerita, hanya dengar sekadar benda-benda kecil, tidak mengaji terperinci dalam ni tuan sekalian, tak boleh. Saya sebut dekat dia, kitab yang tuan baca, saya kata itu kitab bukan saya kata salah, betul, tapi kitab tu hanya membicarakan perkara-perkara yang diambil, yang dicedok untuk menjadikan amalan, tetapi tidak melalui proses asas ilmu sampai ke habis. Orang mengaji fiqh kena belajar betul-betul daripada awal sampai habis. Kalau kita nak mengaji politik daulah, kita baca kitab mesti daripada awal sampai habis, supaya kita tahu apa punca dan apa akhirnya. Ini berlaku dekat tengah-tengah. Oh tak boleh ni, tak boleh. Sedangkan tengah yang bincang tak boleh tu kalau berlaku sekian tak boleh. Tapi kalau berlaku pada awal dia dah bincang, maka dia tak tahu. Bila dia ambil benda yang cedok-cedok, maka jadi rosak. Sebab tak menuntut ilmu ni, dia kena ambil daripada awal sampai habis. Baru kita tahu penjelasan dan perbahasan. Bila saya jelas tuan sekalian, masih ragu, masih tak puas hati, saya tunjukkan beberapa bukti. Ni bukti dia daripada pandangan perlembagaan macam mana. Tu dia bukti sekalian. Daripada kalangan 4 orang tu sekalian, ada 2 yang rasa, saya rasa tak betul Ustaz. Okey, saya kata tak apalah, saya tak betul. Abang boleh tunjukkan saya apa yang betul? Tak jawab. Dia pun tak tahu hak mana betul. Tuan-tuan angin aku tuan sekalian. Memang lah tuan sekalian. Dah dia kata, saya cukup pantang kalau orang kata saya tak betul. Dia tak boleh bagi tu betul. Saya suka, Ustaz tak betul. Okey, alhamdulillah tak betul. Saya nak yang betul. Tolong bagi saya. Tak ada. Bila tak ada tuan sekalian, macam mana dia boleh tahu yang kita tak betul sedangkan dia tak tahu yang betul? Ya. Dah apa lagi nak buat tuan sekalian? Ni tuan sekalian. Tu jawapan dia, nak jawab apa lagi? Kalau kau tak tahu, macam mana kau nak bertikaikan yang aku ni tak betul? Tu saya cukup tak berhati. Bukan saya nak kata saya betul. Mana tempat saya pergi, kadang-kadang orang tak faham. Ada orang faham, alhamdulillah. Saya kata saya bukan nak berlagak dengan jawapan saya, tak langsung tak fikir. Tapi kalau saya tak betul, tolong bagi tahu yang betul, supaya saya tidak duduk pada keadaan tak betul sepanjang masa. Ini masalahnya. Saya tak boleh terima Ustaz. Okey, bagi saya terima sesuatu yang betul. Mana? Tak boleh jawab. Yang 2 orang tu alhamdulillah, dia kata macam tu ya Ustaz. Betul Ustaz. Betul, alhamdulillah. Bukan saya rasa betul. Saya sebut dalil. Boleh tak datang sirah yang lain? Tak ada. Boleh tanggungjawab lain? Tak ada. Semua tak ada. Tapi duk kata tak betul sekalian. Orang macam ni tuan, dia tak boleh nak ajar dah sekalian. Sebab dalam Quran disebut dalam surah Al-Hadid, apa dia? Allah Ta'ala jadikan besi dekat muka bumi ini untuk perbetulkan manusia. Sebab apa? Sebab ada waktunya manusia tak boleh dibetulkan. Keras kepala tuan-tuan sekalian. Bila kita cakap tak betul, tu Tuhan jadikan besi. Aku bukan guna besi, guna tangan je. Tuan sekalian, guna tangan belum besi lagi. Ini Tuhan ajar ni. Ini Tuhan sebut dalam Quran. Sebab apa tuan sekalian? Sebab nak bagi tahu, Tuhan bagi peringatan, nak bagi tahu ada golongan yang tak boleh nak diajar, tak boleh nak diberitahu, maka mereka tak akan terima sama sudah. Tuan-tuan, ni berlaku, ni tengah berlaku tuan-tuan sekalian. Kita jumpa beberapa daripada kalangan yang berjuang Islam juga tak. Yang tak berjuang Islam tu ketika teruk tuan-tuan sekalian. Yang berjuang Islam berkeras dengan pandangan yang tak betul. Ada tuan sekalian berkeras dengan pandangan yang tak betul. Ni kita berlepas bincang tentang isu keras tak betul, berkeras. Saya kata duduk dalam perjuangan Islam, kok mana dia boleh memahami benda yang betul dengan tak betul? Tetap tak terima. Sebab mungkin dia ada level lain. Dia ada pendidikan yang sangat tinggi tapi bukan dalam bidang agama. Saya sebut, saya bagi tahu tuan-tuan sekalian. Minta maaf tuan-tuan, mungkin tuan-tuan takut ada dengar cerita, wallahualam saya tak tahu. Ramai sebab benda tu berlaku dekat Shah Alam. Takut tuan-tuan dengar cerita tu sekalian. Saya bercakap 2 kali tuan sekalian. Kali pertama saya bercakap, kali kedua dia memperlekeh. Saya bagi tahu saya dengan tuan berbeza. Berbeza sudut mana? Pendidikan. Tuan pakar dalam bidang tuan. Sebagai seorang engineer, sebagai seorang yang hebat, orang kuat, tuan pakar dalam bidang tuan. Memang tuan pakar. Tapi tuan kena ingat, saya tak mengaji benda tu. Saya mengaji dalam bidang agama. Saya belajar daripada awal. Daripada awal alif bata, tahu hukum sah batal sampailah saya belajar. Daripada segi sudut kepakaran, saya lebih pakar daripada tuan dalam bidang ni. Ni bukan nak belagak, nak bagi tahu memang tu. Jadi tuan kena respect dengan saya apa yang saya bagi tahu. Dan saya respect dengan tuan apa yang tuan tahu, dan saya tak mampu nak tolak sebab saya tak tahu dalam bidang tuan. Tuan bagi tahu begini, hatta tuan tipu saya sekalipun, saya terpaksa terima sebab saya tak tahu. Tapi dalam bab ni tuan tak ada lawan, minta maaf sebab tuan bukan mengaji dalam bidang saya mengaji. Ini hujah habis lah. Habis lah sebab nampak belagak sangat. Saya kata dah habis. Tuan kena ingat,
Bukan saya nak cerita pakar tu kata kalau orang salah dengar orang kata kita ni belagak, bukan. Nak cerita biar dia kena respect sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis. Kamu kena mengangkat golongan ulama, bukan nak mengaku ulama sangat dah. Tetapi daripada sisi lughawi bahasa, orang yang tahu dalam bidang agama itulah orang yang perlu dia ambil pandangan dia daripada agama. Mana mungkin tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak tanya dalam bab hukum nikah, tuan-tuan pergi tanya seorang yang tidak ada kaitan dengan pelajaran hukum nikah. Tuan-tuan tanya bab haji, orang yang tak pernah pergi haji. Tuan-tuan, saya mengaji, kita haji lumak tuan-tuan sekalian. Saya tak pernah pergi haji lagi. Sebab bila orang tanya saya bab haji, saya angkat tangan. Saya kata minta maaf, saya tidak pakar lah bidang ini. Dan saya tak boleh main. Saya boleh jawab sudut hukum asal. Tapi persoalan tuan-tuan saya tak mampu sebab saya tak pernah pergi lagi. Saya tak berani tuan-tuan sekalian jawab. Walaupun saya mengaji syarat tuan-tuan. Tuan-tuan bukalah saya nak ambil peksa dalam bab fiqh tuan-tuan sekalian. Peksa bab haji saya lulus tuan-tuan sekalian. Tapi saya tak pernah pergi. Itu sebab ngapal maklumat-maklumat saja. Kenapa Ustaz dia? Bukan saya punya bidang. Hatta orang yang pernah pergi haji 3 kali, dia bukan ada ijazah agama. Dia tak mengaji agama pun. Tapi dia bawa orang pergi haji, dia mahir. Dia lebih mahir daripada saya. Sebab apa? Sebab itulah bidang yang dia ambil. Maka saya kena respect dengan maklumat yang dia bagi. Ni tuan-tuan sekalian, ni kaedah ilmu. Sebab ilmu bukan pandai mengaji je. Tapi bila ada orang yang merasakan dia hebat dan dia tahu semua, dia tak respect dengan ilmu orang lain, ni sebab bahaya tuan sekalian. Baik, tuan-tuan tengok sejarah bagaimana yang berlaku pada Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tuan-tuan tengok. Kerana apa? Kerana tahu tentang bintang sahaja. Bila kaji tentang bintang, satu hari Imam Malik nak belajar tentang bintang. Lalu pun dia bangun, dia panggil budak. Ketika itu Imam Syafi'i umur 12 tahun. Dia pun panggil Syafi'i. Syafi'i sini. Engkau duduk atas kursi aku. Tak ada orang berani. Orang dulu tak berani duduk atas kursi ustaz dan tuan sekalian. Tak berani. Saya mengaji pondok tak berani duduk tuan sekalian. Takut tuan sekalian. Takut tuan sekalian. Pernah berlaku saya tengah mengaji tuan sekalian. Anak tok guru tuan sekalian. Duduk atas kursi ayah dia. Baca kitab 2 baris ke bawah pensan tuan sekalian. Pensan tuan sekalian. Depan kami ni. Itu ke pengkat abang kami dulu. Pensan tu. Orang baca cerita pensan. Dia tak boleh tahan ilmu dia nak duduk tuan sekalian. Itu cerita orang dulu. Kita sekarang lain cerita tuan sekalian. Dan kursi boleh duduk belakang. Ni dia dulu berlaku tu. Sebab apa? Dia ada barakah ulama-ulama dulu tu. Hebat tuan sekalian. Tak ada orang duduk. Kursi Imam Malik tu tak ada orang berani duduk. Tiba-tiba Imam Malik panggil Imam Syafi'i umur 12 tahun suruh duduk. Dia kata kenapa? Imam Malik kata sekarang kamu guru aku. Pada masa tu Imam Malik berapa tahun? Umur Imam Malik 60 lebih tuan sekalian. Tok guru dan tuan dan murid dia. Tapi bila dia nak tahu tentang satu ilmu yang dia tak tahu, dia respect dekat budak umur 12 tahun suruh duduk atas kursi, dia duduk kat bawah, dia menghadap. Sebab dia nak tahu, kau ceritakan tentang ilmu bintang yang kamu tahu. Tuan-tuan, 60 tahun berdepan dengan budak 12 tahun, anak murid dia. Tapi dia menganggap budak ni seorang guru. Sebab apa? Sebab ada yang tak tahu kerana budak ni tahu. Ini tuan-tuan, sebab ulama ni hebat. Ini tuan-tuan sekalian, bila duduk dalam jemaah Islam, dah merasa hebat. Kamu tahu dalam bidang kamu dan kamu kena respect dalam bidang orang lain. Tahu tu sekalian, itu kepakaran yang ada dan kita tak boleh memahir semua benda. Sebab bila tak ada respect ni tuan-tuan sekalian, hari ni tuan-tuan sekalian ada golongan-golongan yang biadab tuan-tuan sekalian dengan ulama-ulama. Biadab tuan sekalian, angkat tangan jari tunjuk kat ulama tuan-tuan sekalian. Ni yang berlaku tuan sekalian. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, kali ni saya dah sebut dekat tuan-tuan. Kita tunggulah, akan datang pun sepanjang 4 tahun ni kita akan sebut, kita akan cerita semua. Kali dah saya dah sebut dekat perjumpaan dengan Ustaz semalam, saya bagi tahu. Kita kena sebut, kena nyahkan golongan-golongan hanya jadi penyelinap-penyelinap yang kita boleh anggap sebagai golongan munafik yang duduk dalam perjuangan Islam ni. Kita nak nyah keluar daripada perjuangan. Biar sikit tak apa, Islam tak pernah banyak, tapi Islam tak pernah kalah sama Nabi walaupun sikit. Kenapa tu sekalian? Pembersihan yang berlaku di peringkat dalaman. Ini kena cerita. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan sebagai AJK masjid, banyak perkara-perkara program tak pasal sebab kerana seorang. Apa tuan-tuan nak buat? Biar orang marah sekalipun, tuan-tuan pecat seorang tu, baru clear dalam masjid. Selesai, program berjalan dengan baik. Sebab tak ada racun. Tuan-tuan ingat, benda-benda ni kena jelas dalam Islam. Sebab apa tuan sekalian? Sebab kita nak jaga hukum. Sebab Allah Ta'ala buat ilmu ni hebat untuk manusia. Allah tak pernah sebut pun manusia tu mulia kerana ilmu agama. Tak, kerana ilmu ni terlalu umum. Saya nak Allah Muhammad Imam Syafi'i sebut, Tok dia bagi tahu ilmu tu nur. Ada tak ilmu tu dicerita tentang ilmu agama? Tak. Al ilmu nur, anurullah la yahdi ilal asi. Disebut nur, ilmu tu cahaya. Dia tak bagi tahu pun ilmu tu apa. Apakah ilmu yang dimaksudkan tu ilmu fake? Ilmu tak, semua ilmu dia akan mendatangkan cahaya pada kita apabila kita menjadi orang berilmu. Ini tuan sekalian, orang berilmu ni bukan ada ijazah, tapi kamu respect dan kamu menghormati ilmu kamu dan kamu menghormati ilmu orang lain. Ini tuan sekalian, jangan ingat tuan sekalian semuanya kita ibadah, dia kena hormat.
Ni ada golongan ulama muda tuan-tuan sekalian ni. Ada duduk di sekitar Shah Alam tuan-tuan sekalian. Boleh maki tu guru tuan-tuan sekalian. Harudin ulama kepala lutut. Tuan-tuan tengok. Kamu ulama kecil tu sekalian. Allahu Akbar. Orang tanya saya, ustaz ni dia buat macam mana? Kata tak boleh buat macam mana, maghrib. Tu je tuan-tuan sekalian. Tak, saya bukan cakap main, saya sebut tuan-tuan sekalian. Ustaz buat sungguh tak pernah depan dengan saya, depan dengan saya. Saya tak teringin nak berhujah dengan golongan macam ni. Bagi saya kamu biadab, walaupun kamu ada ijazah ke apa ke, bagi biadab kamu. Tapi kamu ada PhD sekalipun. Kamu ada PhD, kamu berdepan dengan seorang ustaz yang hanya ada ijazah sekalipun, kamu tak boleh meletakkan orang tu macam tu. Tak boleh. Ini pula orang tu ada pengalaman ilmu hebat. Subhanallah. Orang tanya saya tentang segala kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Harudin, Tok Guru Harudin, dikeluarkan oleh Tuan Guru Hajadi, Tuan Guru Ni Aziz. Keluarkan kenyataan. Saya sebut mudah je. Saya kata dikeluarkan kenyataan, saya dengan tanpa fikir saya terus terima. Sebab apa? Pertama sekali ilmu saya tak capai macam ilmu dia. Bila ilmu saya tak capai, otak saya tak mampu nak memikirkan apa yang dibincang untuk jangka masa yang akan datang. Satu bab memang tak mampu. Kita tak mampu nak fikir. Memang dia manusia, dia ada salah. Tapi bagi saya, kesalahan yang dibuat pun dia tak pernah buat kerja seorang, dia berbincang. Tuan-tuan, Nabi kata, salah dalam berbincang tetap aku berikan pahala kepada kamu. Kita tak masuk bincang, hanya sekadar nak bersetuju. Ni tak betul. Kau bincang bila terus buat keputusan? Kau cakap dengan siapa? Ilmu kau setakat mana? Sekadar mengaji habis kitab bedalah, kamu rasa dah alim sangat? Tak, tuan-tuan. Kita tak boleh nak letakkan begitu, tuan-tuan sekalian. Penghormatan kepada ulama ni perlu diangkat. Perlu kita ambil kira, sebab golongan ini sebenarnya yang dijamin oleh Allah. Tapi kena pertikailah macam disebut dalam ayat ni sekalian. Kenapa kait orang beriman nak cari ulama mana yang betul beriman? Apa maksud beriman? Bukan sekadar percaya dengan semayang saja. Beriman dalam arti kata kamu percaya dan kamu laksanakan apa yang Allah Taala perintah. Oh betul. Ada ulama tak buat, itu bukan ulama. Itu pengiktirafan yang dibagi oleh manusia, bukan ulama. Ulama yang kita hendak, mesti mereka ni termasuk kalangan orang yang mempercaya, beriman, yakin Allah dan Rasul dia. Baru betul ulama. Tuan-tuan, benda ni sebenarnya mudah. Tetapi apabila ada golongan yang membawa fikrah ataupun pandangan sekular dalam kepala otak, lalu mencemahkan kepada manusia yang lain, maka manusia kalah dan terikut dengan perkara ini. Tuan-tuan, perjuangan Islam, perjuangan yang berteraskan kepada Rasul. Maka Nabi memberi jaminan, al-ulama warasatul anbiya. Nabi beri jaminan, ulama tu pewaris aku. Maka apa yang dia bawa kamu kau tengok. Kalau dia bawa selagi mana tak salah dengan apa aku buat, maka kamu kena terima. Tuan-tuan, kita nak ukur tu tak sah nak cerita ukur dengan Nabi, ukur dengan para sahabat, jauh tuan-tuan sekalian. Dengan ulama yang ada pun kita tak terfikir apa yang mereka buat, tuan-tuan sekalian. Allah SWT bagi kekuatan kepada ulama ni mudah lah. Satu benda Tuhan bagi dia pengikut yang begitu ramai, mudah. Ustaz ni berbeza, ustaz ni berbeza. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab berbeza bukan daripada segi pandangan masyarakat, tapi mungkin amalan dia, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, amalan dia dengan Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam mana manusia cukup kuat dengan Allah, Allah Ta'ala bagi orang melihat kekuatan yang ada. Itu sekalian. Sebab tuan-tuan, bila kita ikhlas, saya pernah cerita dekat tuan-tuan, macam mana seorang yang duduk di pondok boleh bercakap dengan binatang. Daripada mana kehebatan ni? Mengaji pondok, mana ada belajar bahasa binatang? Sains tak mengaji pondok je. Bila bercakap dengan binatang, binatang bukan calang-calang. Kita bukan cakap dengan kambing dan lembu, cakap dengan babi. Tuan-tuan kenal babi? Tak kenal, aku nak tunjuk tuan-tuan. Bercakap dengan babi, babi boleh dengar cakap dia tu sekalian. Ni orang alim. Kalau orang alim bercakap dengan babi boleh dengar, tapi orang alim bercakap dengan orang tak boleh dengar, teruk pada babi gitu sekalian. Inilah realiti tuan sekalian. Sebab apa tuan sekalian? Bila dia bercakap atas kerana Allah, binatang memahami. Tapi manusia tak faham. Apakah salah golongan ini? Kamu sebenarnya kena koreksi hati. Allahu Akbar tuan sekalian. Ulama bagi tahu cemu, tolak. Kalau ada salah ke? Jumpa tanya sebab apa cakap masyarakat ada pandangan ni? Mungkin ada satu pandangan yang berbeza yang lebih tinggi yang kita tak sempat jumpa. Tuan-tuan mengaji satu ilmu, tuan-tuan kena rasa diri masing-masing. Saya sebut tuan-tuan sekalian, saya ingat ulama bagi tahu tuan sekalian. Saya bagi tahu masa saya belajar. Kalau kamu mengaji, kamu rasa kamu dah alim, kamu orang paling jahil. Kamu kena ingat, hati kamu tak betul mengaji. Kamu balik semula, betulkan niat balik, kamu datang mengaji balik. Tapi kalau kamu mengaji, kamu rasa makin tak cukup ilmu, banyak tak tahu, banyak lagi tak tahu, banyak lagi tak tahu, subhanallah kata. Berarti kamu sudah mula mengenali apa tu ilmu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan rasa seronok.
Tuan rasa bertambah. Tuan buatlah satu benda tentang try tentang buat satu benda. Contoh, tuan bincang kitab ni. Tentang habis kita dah bincang habis kitab ni, tuan cuba buat satu assignment untuk sendiri. Tuan buat ringkasan apa yang tuan faham dalam kitab ni. Buat ringkasan memahami kitab ni. Cuba kita buat, kita tengok. Kalau masa kita buat ringkasan kita nampak sesuatu yang baru, yang subhanallah hebatnya, tanda Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi. Yang tu orang tak boleh nak bagi tahu, kita je tahu. Kalau kita rasakan bahawa ada sesuatu Allah, banyak lagi yang aku tak tahu, banyak tambah, tuan-tuan tengok. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan sekalian. Kita nak jadikan masyarakat dapat tahu sekalian. Saya sekarang tengah buka kelas untuk nak kelas bentuk bersijil menamat beberapa kitab. Antara program kita buat begitu. Tak ramai tuan sekalian. Paling ramai 30 orang saja, tak lebih kita buat. Antara kitab yang saya baca, Mazayani. Walaupun kitab tu biasa orang baca, bukan sekadar baca, saya baca kitab tu dan saya nak lumatkan supaya yang mendengar ikut program situ faham betul-betul. Faham betul-betul, bukan sekadar faham dan boleh bertindak daripada situ ke kerja. Dia bentuk pengajian dua hala yang kita buat, kita akan bagi sijil bentuk khas betul begitu. Pengajian dua hala, akhir untuk nak mendapatkan sijil tu kita akan panggil beberapa orang ustaz yang duduk sama dan dia kena bentangkan ringkasan daripada kitab yang dibaca melalui kefahaman, bukan melalui kitab. Apa yang dia faham dia kena bentangkan setiap soalan supaya nak tengok dia boleh bawa benda tu dalam hidup dia dan dibawa ke tengah ke masyarakat. Orang mengaji tu sekalian, sebab ramai orang mengaji bila habis kitab tu sekalian. Berapa kitab tamat 40. Boleh buat tu sekalian. Boleh apa susah tuan ngaji pagi petang. Allah tuan. Saya ingat masa saya belajar kat Kemamat, kayu cuti pergi pondok Pasir Tumbuh mengaji tamat kitab. Dia ada berkumpul kalam Quran. Setiap hari tuan, pagi, tengah hari, petang, atau ke malam mengaji kitab sama tu sekali. Habis 3 hari, 4 hari habis. Habis kitab alim. Habis aku kitab ni penuh dah habis tuan-tuan sekalian. Apa yang kau tahu, haram tak tahu tu sekalian. Bang ngaji nak habis kitab. Memang saya pergi tu ikut orang tu, saya pergi. Oh sekali cuti sekolah pergi tuan-tuan sekalian, sebulan habis 3 biji kitab. Mau tak alim? Alim tuan-tuan sekalian. Tapi apa yang ada? Tak ada pun. Kitab je ada. Tak ada. Bila baca balik tu sekarang dah habis, dah pergi belajar tempat lain baru baca balik kitab lama-lama tu sekarang tengok dah habis. Tengok yang kita tulis pun kita tak faham kita tulis. Macam mana kata alim tu sekalian. Bila tengok balik subhanallah. Nonton tengah. Mungkin ada berkat ngaji, dapat jugalah Allah Taala masukkan sebab keberkatan. Masa tu memang fikir tak tunjuk siapa fikir nak mengaji. Aja kan. Boleh habis tu sekalian, tapi bukan sekadar tu. Bila kita nak bawa benda yang kita habis tu dalam kehidupan. Ramai orang tamat kitab tak nak bawa tu sekalian. Dan bawa suruh siapa gerak dalam perjuangan tak berani sebab apa? Ilmu ada. Mari kita sama, tak apalah aku doa je. Oh main doa je tuan sekalian. Untunglah tuan sekalian. Ada doa. Tuan sekalian buat apa? Baik tak mengaji buat tahlil cukuplah, boleh doa. Boleh makan lagi tuan sekalian. Cukuplah tu. Kalau sekadar ilmu nak main doa je tuan sekalian, tak cukup, mana boleh doa. Semua ustaz doa je tuan sekalian. Dia doa je, doa masjid doa je boleh. Tak ada tuan sekalian. Kalau nak cerita doa Nabi lagi hebat. Kenapa Nabi tak berdoa je? Cukup Nabi berdoa je. Hatta sampai tahap malaikat datang ketika Nabi berdoa. Apa malaikat suruh buat? Apa Nabi kata? Tak perlu kamu jangan tolong aku. Aku nak minta dengan kau bawa doa aku bertemu dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala tunaikan aku dan aku buat. Nabi minta dia nak buat apa yang Tuhan suruh dia buat. Kalau sekali doa cukup Nabi doa. Cari penyakit kena baling dengan orang. Cek penyakit kena marah dengan orang. Kena halau dengan orang. Sampai tak nak dibunuh. Cukup Nabi berdoa. Sebab tu bukan kerja Islam. Tak tengok. Kerja kita kena bertindak. Jika bentuk parti yang diterapkan hanya menguatkan dokongan seseorang terhadap parti yang mendorongnya untuk menentang daulah, sekalipun dia merasa yakin tentang hal itu, maka kami tidak akan mengajak kepada tindakan seperti ini. Kami hanya perlu menyeru kepada bentuk yang memang sejalan dengan nilai, hukum dan adat Islam. Ini kerja parti. Kalau parti tuan sekadar cerita biasa, tuan-tuan kena faham. Dalam perjuangan Islam, politik ni bukan matlamat. Tuan-tuan ingat, benda tu kena faham. Saya selalu sebut, mana-mana saya pergi kan, Islam kena faham. Jamaah Islam ditubuhkan, matlamat dia adalah untuk kerja dakwah, bukan kerja politik, bukan. Dah tu tak kenapa politik? Politik adalah jalan untuk menyempurnakan dakwah. Ini kena faham, jangan jadi terbalik. Hari ni tuan-tuan sekalian, bila ada golongan yang duduk dengan jemaah Islam, mereka cuba menjadikan jemaah itu sebagai jemaah politik. Tu yang salah. Salah daripada segi asas yang dia tak faham. Sebab dia kerana kepala otak dan ahli politik, dia tidak memahami. Dia tak boleh nak upah jemaah. Sebab tuan-tuan, kalau jemaah Islam yang kita ikut matlamat dakwah Nabi SAW datang untuk apa tuan? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ada cerita politik? Tak ada. Untuk menyebar kesalahan ini kepada keluarga kamu. Maka macam mana nak sebar? Baru datang sistem politik. Tuan tengok, asasnya dakwah.
Maka kerja dakwah yang dia buat tak capai. Contoh nak dakwah pada masyarakat. Hari ni saya nak dakwah dekat masjid tuan-tuan sekalian. Dalam bab baca kitab, ceramah dan sebagainya. Itu kerja dakwah. Boleh sampai tak dakwah tuan-tuan kalau tidak melalui kuasa politik. Contoh, kita nak sebarkan dakwah tapi kita tidak ada kuasa. Boleh dapat? Tak dapat. Tuan-tuan boleh tengok. Surah ni pernah ditutup apabila kuasa dipegang, bukan kerana daripada kuasa yang berteraskan pada Islam. Tutup kerana sebab banyak sangat pengajian. Tak pernah pada orang. Surah ni tutup sebab kerana banyak pengajian. Dia tu surah ni bahaya. Surah 8 ni bahaya sebab banyak pengajian. Banyak pengajian, orang ramai tahu ilmu, jadi bahaya. Tuan-tuan tengok. Sebab apa? Sebab masa tu kepala otak rejim yang merintah pada masa tu bukan kepala otak Islam. Dan macam mana kita nak buat? Dan kenapa hari ini boleh berjalan? Sebab sistem politik itu memudahkan jalan dakwah. Ini tuan-tuan. Tu dia kena buat. Tapi bila kita jadikan jemaah Islam itu sebagai badan politik, hilang kerja dakwah. Politik semata-mata. Sebab apa? Politik dia fikir nak kuasa. Tu saja kerja politik. Dah tak boleh tak? Memang kita perlu cari kuasa. Memang perlu. Untuk dakwah tadi. Tapi kalau dia hanya tidak membawa dakwah tapi hanya bawa politik saja, setelah dia dapat kuasa, dia akan fikirkan kuasa yang dapat untuk dia mempertahankan kuasa itu sampai bila-bila. Maka nak tahan kuasa dengan mana tu sekarang? Kalau bukan kali dakwah, dia akan pertahan menggunakan apa yang ada, antaranya keuangan yang dia ada, kedudukan yang dia ada, dia akan gunakan. Maka keuangan yang ada tu dia akan gunakan untuk dia bagi kepada orang ramai. Supaya apa? Supaya orang akan mengundi dia balik pada pilihan raya akan datang. Itu saja. Tapi kalau kita relakan perjuangan dengan dakwah, politik hanya sekadar jalan, bila dapat kuasa, kita akan pastikan semua rakyat akan dapat faham tentang Islam. Supaya masyarakat menyokong Islam bukan kerana ahli parlimen, bukan kerana adun, bukan kerana yang berhormat, kerana Islam yang didokong oleh mereka-mereka yang kat Islam, yang berhormat bawa Islam. Maka Islam yang didokong tu yang akan diangkat. Itu sebab bila berlaku siapa saja yang duduk atas kerusi yang berhormat ataupun calon, tidak menjadi masalah asalkan Islam yang dibawa. Dia akan jadi beza. Tapi kalau bawa dengan kerana politik, dia akan fikir siapa yang tanding. Ni tak boleh sebab politik. Sebab dia kena faham sekalian. Sebab saya kata kat tuan-tuan, kena memperjelaskan tentang orang yang bersama dengan jemaah. Jangan rosak pemikiran. Bila manusia ada bawa pemikiran yang berbeza dalam kerja Islam, ni rosak. Jadi rosak tu sekarang. Cerita yang parti lain, kumpulan lain, jemaah lain, itu cerita lain. Mereka tak fikir tentang Islam. Ini saya nak fikir tentang jemaah Islam. Orang cerita, ini ustaz ni memang penjelasan tentang politik. Memanglah tentang politik. Sebab matlamat dakwah. Tuan-tuan, kerja dakwah ni kerja bukan kerja parti politik. Kerja dakwah adalah kerja Islam. Tetapi pada zaman ini, Islam tu nak bergerak, kena ada satu badan yang berdaftar. Maka kita terpaksa mendaftarkan badan jemaah Islam yang bawa dakwah ini kepada badan politik. Tu dia kerjanya. Mudah Islam ni tuan-tuan sekalian. Nak cerita apa dengan Islam? Mudah. Islam ni jelas cukup mudah. Tapi hajinya degil, pedang keras tuan-tuan sekalian, memang payah tak? Cerita begini dia konak-konak, cerita begini konak-konak, ini memang dia payah. Sebab dia tak mau terima. Tapi kalau dia datang sebagai orang yang memang nak berilmu, nak cari ilmu, cari maklumat, dia akan dapat. Sebab tuan, Imam Ghazali kata dalam kitab Tarbiyah, apa dia kata sekalian? Orang yang datang nak menuntut ilmu ni, pertama sekali dia datang, dia kena kosongkan diri dia. Dia buang segala keegoan dan keangkuhan dia. Mana tak? Kalau aku seorang PhD dalam bidang akidah, datang nak menuntut ilmu, kena tinggalkan PhD tu kat rumah. Seorang engineer yang hebat, kena tinggal engineer tu kat rumah. Aku datang sebagai seorang hamba Allah yang tak ada ilmu, kena datang nak ambil ilmu. Tu dia akan datang, dia akan dapat bawa balik ilmu. Tapi kalau dia bawa semua keangkuhan, pangkat, derajat, ketinggian, kehebatan yang dia ada, dia takkan terima ilmu orang lain. Ini berlaku tu sekarang ramai. Yang duduk dalam surau dengan kuliah menong, balik tak ada apa tu sekalian. Ini macam ni ramai saja ni. Aku tak tahulah. Dia ada apa, tak ada apa. Tak menang lagi ni, tak ada apa kot. Agaknya lah tu sekalian. Nak marah kan tak bagi aku makan berbanding. Kita udah makan malam ni. Ramai tu sekalian datang melanggu tak ada apa. Sebab apa tu sekalian? Sebab dia bawa dengan kawan-kawan kena tinggal. Ustaz pun datang kuliah, tinggal ustaz tu kat belakang. Sebab ada ilmu. Tuan-tuan, orang sampai kat ilmu berbeza. Berbeza tuan-tuan sekalian. Sebab saya ada masa kosong, saya seronok pergi dengar orang ceramah. Sebab nak dengar apa maklumat. Cerita yang kadang-kadang kita tak tahu tuan sekalian. Tuan-tuan mengaji, sakat mana boleh habis. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma utitu min ilmi illa qalil. Aku bagi kamu sikit je ilmu aku. Bila sikit tuan sekalian, kita berebut nak dapat sedikit ni pun tak habis tuan sekalian. Allahu Akbar. Luas ilmu Allah tu, terlalu luas. Kita mengajilah, jangan berasa kita habis ilmu. Tuan-tuan tengok apa kerja Tuan Guru yang Abdul Aziz Nikmat. Saya sebut contoh tuan-tuan setakat ni lah contoh ulama paling baik tuan sekalian. Apa kerja dia? Masa kosong dia hidup apa tuan sekalian? Kosong dia kalau tak ada apa, dia baca kitab. Dia menambah ilmu. Baca kitab apa lagi, dia alim dah.
Ada yang dia tak tahu, dia kena baca tu. Subhanallah. Kita masa kosong apa? Isyak okok tu sekalian. Minta maaf tu sekalian. Nak buat macam mana aku pandai orang. Tu masa kosong sanggup berasa masa tu sekalian. Tak ada kerja lain. Baca kitab, dapat maklumat. Dah tak ada. Mana ada orang mengajar tengah hari? CD ada. Pasang CD. Duduk dengar, terlelap dengan dengar ilmu tu sekalian. Subhanallah. Payah tu sekalian. Bukan kalau rehat semua tak boleh rehat. Ada waktu kita rehat. Tapi kalau kita duduk buat kerja membazir tu sekalian, masa kita rugi. Cari ilmu tu sekalian, dapatkan maklumat. Pak dengar ceramah sambil naik kereta boleh pasang. Tu ilmu tu sekalian. Cari ruang untuk kita berilmu. Orang yang minat kepada ilmu ni tuan-tuan, nur diberitahu oleh Tok Guru Imam Syafi'i. Dia beritahu al-ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran surah An-Nur, ada kisah tentang cahaya yang Allah bagi pada ilmu. Orang berilmu ni esok di akhirat dia bertemu dengan Allah, muka dia bercahaya. Sebab dia golongan orang yang mencintai ilmu. Cinta ilmu, tak bercahaya muka Allah. Cinta saja tak ada juga duduk kat rumah. Aku cinta sama ilmu tu duduk kat rumah. Languk tu bukan cinta. Tu nak kena penampar tu. Cinta duduk berlanguk kat rumah tu cinta nak tambah tu sudah. Cinta tu pergi cari. Baru dapat cinta. Cinta ilmu mari cari majlis ilmu. Baru ada perasaan cinta tu sudah. Baru tepat dengan apa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, Ali bin Abi Thalib mengakui kewujudan golongan Khawarij. Jika kita kembali kepada sejarah peninggalan kita dan sunnah Khulafaur Rasyidun, secara khusus yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka dan memegangnya kuat-kuat, maka kita akan mendapatkan bahawa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu sebut dalam kitab itu memberi peluang terhadap kewujudan golongan yang berbeza dengannya dalam bidang politik dan jalannya. Kemuncaknya, golongan ini menuduh Ali sebagai orang kafir. Tidak cukup hanya dengan pandangan dan pemikiran seperti ini, bahkan mereka ini menghunuskan pedang dan menyatakan perang serta menghalalkan darah Ali dan para pendukungnya dengan alasan kerana Ali telah mengangkat beberapa orang untuk menetapkan hukum berkaitan dengan nama Allah. Padahal sebagaimana yang diketahui tidak ada ketetapan hukum kecuali bagi Allah. Allah Ta'ala firman yang bermaksud menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Tak kala mendengar kata-kata mereka, maka Ali bin Abi Thalib membantahnya dengan kata-kata yang menjadi contoh dalam sejarah. Kata-kata yang benar tidak dimaksudkan dengan batil, tapi dimaksudkan dengan batil. Sekalipun begitu, Ali tidak menindas mereka dan tidak memerintahkan untuk mengusir ataupun memerangi mereka, hingga mereka sendiri yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Bahkan dengan jelas Ali berkata pada mereka, kalian mempunyai 3 hak atas kami. Yang pertama, kami tidak menghalang kalian mendatangi masjid-masjid Allah. Yang kedua, kami tetap memberi wang tebusan kepada kalian selagi tangan kalian tetap berada di atas tangan kami. Yang ketiga, kami tidak memulai perang dengan kalian. Inilah golongan Khawarij yang mewakili pihak yang menentang dengan senjata dan kekuatan yang dapat dihandalkan. Tuan-tuan dah baca sejarah Khawarij ni. Golongan puak-puak Khawarij ni, tuan-tuan sekalian, mereka menentang atas beberapa isu, antara isu terhadap menetapkan hukum. Dia tidak memahami daripada kaedah Al-Quran. Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Bila Sayyidina Ali meletakkan hukum, dia kata tak boleh sebab Allah je tetap dan kamu kena ikut je. Ni orang tak faham sekalian. Ni yang saya kata tadi, yang berlaku dalam bincang awal kita. Allah kata jangan kamu angkat orang kafir menjadi pemimpin kamu. Dan sekarang kita kena undi pula. Ada ulama kita suruh undi orang kafir. Jangan tengok. Kan? Tak sama dengan penetapan hukum. Dia tak faham menetapkan hukum itu adalah asas. Mana asas? Tuhan dah kata dah ni yang tak boleh, ni boleh, itu asas. Maka perbahasan untuk meletakkan hukum itu ulama yang perlu bahaskan sebab dia berbeza. Al-Quran mana ada cerita dekat kita semua tu sekalian. Al-Quran cerita benda umum je. Dalam bab perkara buat jalan, dalam bab buat bangunan, ada Quran cerita. Dah duduk dalam bangunan buat apa? Buat bangunan buat apa? Dapat Islam perintah buang untuk habis bangunan semua. Sebab tak ada. Zaman Nabi tak ada bangunan-bangunan ni. Allah Ta'ala tak perintah dalam Quran. Kita nak buat macam mana? Dan nak jaga macam mana? Kenapa kita perlu buat? Semua tu tak perlu fikir. Sebab apa? Allah Ta'ala letakkan asas. Dan perniagaan berlaku macam mana? Asas mana? Islam. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam bab perbahasan pemimpin yang perlu jadi ketua, yang perlu jadi menteri besar kalau dalam keadaan ketua menteri, ataupun ketua menteri kalau ketua, tak semesti dia alim semua dah. Dia mesti orang yang jujur, yang beriman. So, mesti pemimpin mesti beriman. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab beriman tu dia akan bawa mesej yang jujur dan tanggungjawab. Dalam bab dia mentadbir,
Dia bukan mesti kena pandai buat jalan, dia bukan mesti pandai ekonomi, dah. Dia orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah, beriman dengan Allah. Kenapa? Dia akan menguruskan segala pentadbiran dengan jujur. Dia bagi seorang dalam bidang ekonomi, kamu duduk buat kerja ekonomi, tapi dia kawal, maka ekonomi kamu buat. Kalau kamu mencadangkan perkara yang diharamkan Allah, jangan, yang ni tak boleh buat. Dia mengatur, bukan dia mesti kena dia buat kerja, dah. Tapi ada orang tak faham, dia ni bijak, kena dia lah jadi. Dia kena bijak, dah. Dia kena faham. Sebab ayah tuan sekalian, manusia ni ada yang tak faham. Sebab tak faham. Kenapa? Sebab tak ada maklumat, dia tak ada ilmu. Dia kena ada ilmu dalam nak memahami sesuatu. Mesti kena ada ilmu. Tak boleh bercakap dengan akal. Tak boleh duduk panduan tuan sekalian. Ilmu akal ni digunakan kepada ilmu akidah dalam bab menentukan Tuhan untuk berhujah, itu saja. Dalam yang lain, akal boleh digunakan, tapi berpandukan kepada dalil, berpandukan kepada hujah, berpandukan kepada maklumat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Benda tu yang boleh digunakan akal bagi percambahan idea melalui asasnya Quran. Baru kena. Kalau tidak ada asas, kamu bercakap sendiri. Tuan-tuan, Nabi SAW saja yang menjadi pemimpin, dan Nabi pakar dalam semua bidang. Nabi je. Sahabat lain tak? Masing-masing ada kepakaran dalam bidang masing-masing, dan ada kelemahan. Pada ketika itu perlunya ada mereka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, kenapa Allah SWT melantik pada peringkat awal yang dekat dengan Nabi, dengan 4 sahabat yang paling rapat dengan Nabi, 4 orang: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tuan-tuan baca sejarah 4-4 ni. 4-4 ni semua mempunyai sikap yang berbeza, yang tak sama langsung. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar jauh bumi dengan langit perangai. Abu Bakar seorang yang sangat penyabar dan bertindak dengan memikir, berbincang, bagi keputusan. Betul-betul tindakan Abu Bakar. Zaman Umar ambil perintah Abu Bakar, Umar tak ada bincang, cakap sekali, melawan penampau. Tuan-tuan tengok sejarah. Ini sejarah Umar. Sejarah Umar kata, bagi tahulah. Sebab Umar kata, aku tak bercakap lain daripada Quran, maka tak ada hujah kamu nak lawan Quran. Betul, tindakan Umar juga betul. Tuan-tuan tengok. Kenapa Tuhan buat berbeza-beza begini, tuan sekalian? Tuhan nak bagi itu, itulah asam garam pemerintahan. Pemimpin mesti mempunyai begitu. Kalau yang ada, dia perlukan Umar. Abu Bakar perlukan Umar. Tuan-tuan tengoklah sejarah pelantikan. Sebenarnya cerita dekat tuan-tuan. Wallahu alam, cerita kat sini kat mana. Kenapa ketika Abu Bakar wafat, berlaku pelantikan Umar tanpa berlakunya pemilihan? Ketika Abu Bakar berlaku pemilihan, tapi ketika Umar tak berlaku pemilihan. Pelantikan Abu Bakar kepada Umar dipanggil sistem penwasiatan. Abu Bakar tulis surat mewasiatkan kepada semua umat Islam, sahabat yang ada kat situ pada hari ini, nak bagi tahu, aku wasiatkan jawatan aku ini untuk diberikan kepada Umar. Ketika baca surat Abu Bakar, ada beberapa orang sahabat tidak bersetuju. Tapi bila dia baca habis surat Abu Bakar, kenapa Abu Bakar mewasiatkan? Bukan cerita kerana berdepan dengan golongan riddah, iaitu golongan orang tidak mahu membayar zakat. Golongan itu perlu bertindak. Ketika Abu Bakar tak mampu selesaikan masalah. Sebab Abu Bakar dia bincang, banyak sangat bincang. Umar tak. Bila sebut kata isu ni, tak ada sahabat berani. Sebab golongan yang tak nak bayar zakat ni golongan berpengaruh. Dah lah pengaruh, banyak duit, kedekut. Jadi tak nak buat. Siapa yang berani? Umar je pergi. Umar beritahu apa? Kamu kena bayar zakat tahun ni. Kalau kamu tak bayar, aku akan hantar tentera serang kamu. Senang je Umar. Dia beritahu terus begitu. Lalu terus mereka membayar zakat. Tak berani kena serang Umar. Tak berani. Tengok Umar pun dia takut dah. Tengok. Sebab apa itu berlaku? Allah tak nak bagi tahu kepada kita bahawa perancangan Allah buat yang menjadi kuat pergi keliling pada Nabi ni, inilah gambarannya. Bila ada pemimpin, dia perlu orang ni. Abu Bakar dia perlu kepada Umar. Ketika Umar ada, Umar perlu kepada anak dia, Abdullah bin Umar. Umar perlu kepada Uthman bin Affan. Umar perlu kepada sahabat-sahabat lain yang mengimbangi keadaan dia, tuan-tuan sekalian. Dan tengok, ini semua kaedah yang telah diletakkan oleh Allah. Sebab saya sebut tadi, nak bercakap boleh bercakap, tapi kamu kena sandarkan kepada sejarah hadis Nabi, Quran. Kerana sandaran itu perlukan kepada ilmu. Ngaji tidak, tuan sekalian. Ngaji tidak. Kamu bercakap bahasa sirah Nabi, tapi salah sirah Nabi kamu baca. Kamu mentafsirkan sirah melalui kepala otak mangkuk ayun kamu sendiri. Tafsir sirah sendiri, baca sirah Nabi, lepas tu sirah tu ditafsirkan mengikut kepala otak dia dengan apa yang dia buat, nak bagi sama betul dengan dia buat. Mana betul? Kamu baca sirah, kamu tengok sirah tu berlaku kerana apa. Sejarah tu berlaku, bukan sejarah tu bukan boleh kita baca je. Baca dan kita tengok sebab apa benda ni berlaku. Kalau dalam Quran, kisah dalam Quran dia panggil asbabun nuzul. Sebab-sebab kenapa Tuhan turun. Kalau tengok ayat ni, kita boleh tengok ada sebab kenapa turun. Ada sebab. Berlaku tahaluf siasi.
Kenapa Nabi boleh menyokong satu keadaan berlaku dan keadaan Nabi tak hidup? Kita berlaku seorang peniaga dipukul, dirompak, lalu berlaku pembunuhan. Pada tu Nabi tak ada. Nabi kata kalau aku ada di zaman itu, aku juga akan membela orang yang kena curi tu. Tuan-tuan tengok. Kenapa Nabi bercakap itu? Sejarah ni berlaku. Tuan-tuan tengok. Tu nak bawa ilmu yang kita ada ni baru kita boleh bahas. Kalau tak ada tu yang jadi rosak. Manusia akan menjadi rosak apabila manusia tidak memahami dia punya sejarah, asal dia, kenapa dan bagaimana. Baru dia faham. Sebab dia mengaji dan sekalian dia kena ada. Pasal tu sebab kalau nak cerita baca kitab, saya yakin tuan-tuan lebih hebat daripada saya untuk nak baca buku ni. Tuan-tuan boleh baca. Tapi daripada segi penjelasan, mungkin tuan-tuan perlu mempelajari. Kalau orang mengaji bidang agama, kau belajar. Saya tak faham, tak pandai tu sekalian. Tak erti, takut nak baca kitab-kitab begini tu sekalian. Tapi kenapa saya berani menerima untuk nak baca kitab ni? Mana tempat mula-mula saya baca di Kastam sekalian. Saya berani terima tuan. Sebab saya mengaji kitab ni. Saya sempat menadah kitab ni tuan sekalian. Sempat jumpa dengan syekh-syekh, tanya kitab ni gila bahas. Baru kita nampak perbahasan dia. Kalau sekadar baca sendiri, tak tuan sekalian. Tak mampu. Sebab ada benda bahas kita tak tahu. Tapi kebetulan saya mengaji dan kebetulan kita mempelajari dari selok-belok ilmu. Sebab saya sebut kat tuan-tuan, pada mula saya baca tuan-tuan sekalian, saya baca kitab ni mula-mula sekali saya baca. Saya balik Malaysia tu sekalian, saya tengok kitab ni ada terjemah bahasa Melayu, saya baca. Saya kena bawa kitab Arab dia. Sebab saya rasa macam tak apa nak jelas maksud dia cerita. Sebab malah kita mengaji Arab tu, jadi tengok Arab tu baru nampak maksud lebih luas. Nampak baru subhanallah. Tuan-tuan tengok, pun dia ada maksud yang kita perlu memahami. Ini ilmu tu dah jalan. Sebab kita kena ambil. Sebab tambah pula kita nak berjuang, nak angkat agama Allah, kita kena jangan jadi golongan hanya sekadar mengikut membabi buta saja. Tak boleh tuan sekalian. Tak boleh. Kita kena ikut dalam keadaan kita ada ilmu supaya apa yang kita buat bertepatan dengan kehendak syariat. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Hasan Al-Banna dan kewujudan beberapa parti. Sambil sikit tuan-tuan sekalian. Kalau kami tahu betul bahawa Hasan Al-Banna mengingkari berdirinya beberapa parti dalam Islam, ini merupakan ijtihad peribadi. Sebab dengan adanya berbagai parti pada masanya boleh memecah belah umat dalam menghadapi umat. Parti-parti ini lebih berfokus kepada tokoh tertentu dan bukan kepada tujuan dan jalan jelas. Al-Banna berkata tentang tokoh berbagai parti. Pihak imperialis sengaja memisah-misahkan beberapa tokoh lalu mendorong orang-orang untuk bergabung dengan masing-masing tokoh. Mereka tidak bermaksud kecuali untuk memecah belah dan tidak menghimpunkan kecuali para pendusta. Pelbagai parti ada perbahasan. Tuan-tuan buka, ada satu kitab yang diulas oleh Tuan Guru Harun Tayyib. Dia mengulas satu kitab yang bicarakan tentang hukum berbilang-bilang parti, berbilang-bilang jemaah, bukan bilang parti, itu disebut hukum berbilang-bilang jemaah. Tuan-tuan boleh ada satu kitab ni page ni. Tuan-tuan baca dengan dalil hujah cukup kuat. Dalam kitab ni tuan-tuan, saya kata tu, saya sebut dekat tuan-tuan tadi, kenapa kena rujuk bahasa Arab? Bahasa Melayu ni terjemah dia tak sama dengan bahasa Arab. Maksud bahasa Arab tu tak sama dengan bahasa Melayu. Jadi bila bawa hanya bahasa Melayu sahaja, dia akan terjemah benda yang berbeza untuk kefahaman berbeza. Maksud berbagai parti dekat sini dia tak termasuk kumpulan-kumpulan parti yang berada dalam negara kita. Dia bermaksud lebih kepada dia bahagian dalam bahasa Arab tuan-tuan, qismun maknanya bahagian, anwa' juga makna bahagian, alwan juga makna bahagian. Jadi yang mana makna yang kita nak terjemah bagi Arab, tiga-tiga makna tu bahagian-bahagian yang berbeza-beza. Kita tengok tanawu' benda daripada perkataan anwa', suatu benda bahagian-bahagian. Benda tu sekalian bahagian yang berbeza-beza, tapi maksud bahasa Melayu bahagian Melaka. Macam mana kita nak memahami beza? Dia kena kembali pada maksud sebenar dikenaki. Maksud yang dikenaki dalam sini berbagai parti yang tak dibenar ni, parti yang mana mendukung satu benda yang nak mendapatkan sokongan, tu tak boleh. Ada waktu Soekarno mengatakan membenarkan berbagai parti. Membenar dalam maksud memberi sokongan. Contoh saya nak buat mudah nak jelaskan pada tuan-tuan. Satu badan parti politik, satu badan dakwah, satu badan tak kira organisasi ke parti, mudah nak bawa dalam negara kita parti politik. Satu badan parti politik nak bawa tentang gerakan Islam ataupun nak membawa suatu mesej ataupun nak membawa suatu matlamat untuk menegakkan sebuah negara Islam. Pada ketika itu haram wujudnya parti lain nak menegakkan Islam. Haram. Dah ada badan-badan jemaah Islam dibolehkan ada kerana kamu mewakili bidang masing-masing. Contoh, golongan yang berpegang pada suatu jemaah ataupun NGO Islam yang membawa dakwah Islam kepada golongan-golongan intelektual sahaja. Orang kampung tak masuk ni. Jadi tak apa, kamu boleh buat badan dakwah kamu. Satu golongan dia bawa golongan pendakwah yang buat kerja untuk golongan orang kampung sahaja. Persatuan remaja prihatin. Itu kan lebih kepada orang kampung-kampung je. Okey, dibenarkan. Kamu bawa golongan
golongan yang dipanggil golongan profesional, yang duduk dalam kamu tu engineer, doktor, golongan tu saja, maka dibenarkan kamu satu grup golongan itu. Itu tidak dipanggil parti, itu dipanggil jemaah ataupun badan. Yang dimaksud dalam bahasa Arab dipanggil anwa', bahagian-bahagian kecil. Ketika mana kamu nak menegakkan sebuah negara Islam, semua yang ada mengaku Islam ni, kamu kena dukung satu parti yang melaksanakan Islam. Ini jadi wajib. Badan dakwah kononnya, tuan-tuan sekalian, jumpa saya, minta saya doakan dekat pilihan raya. Minta saya doa, tuan sekalian. Dia kata, "Ustaz, tolong doakan kami. Kami baru menyertai pilihan raya." Saya kata, faham lah ni. Saya pun tarik ke tepi. "Kamu ni siapa?" Dia buatlah, "Saya ni .com.my." Dan bila sebut begitu, saya kata, saya nak beritahu dua perkara. Pertama, saya nak beritahu kamu, saya tak akan doakan kamu berjaya. Bulat mata dia gitu tu ya. Nak aku congkel je mata masa tu. Bulat mata dia. Saya kata, saya tak akan doakan kamu berjaya. Yang kedua, tolong sampaikan salam saya pada bos kau. Tak kira presiden, tak nama dia, tolong sampaikan salam. Bagi tahu dekat dia, saya bagi tahu. Saya sebut dekat dia macam tu sekali. Dia datang sampai saya berdua orang budak-budak. Bagi tahu dekat dia, saya Ustaz Ridwan Rahmat bagi tahu, haram dia menyertai pilihan raya. Lagi tercengang tu sekali. Tadi nak cabut mata, nak cabut kepala tu sekali. Saya kata haram. Dia kata, "Kenapa Ustaz?" Jangan banyak tanya. Saya bagi tahu haram tiap bulan. Kalau tak puas hati, bagi tahu kau punya ketua ke siapa, whatever lah. Datang jumpa, kita bincang daripada sudut ilmu. Menyertai pilihan raya haram. Kalau kamu nak tegakkan Islam, kamu sokong jemaah Islam yang ada pada hari ini. Tentang sebab dia duduk dalam satu badan dakwah Islam. Dan tengok, dia berasakan dia nak menyelamatkan tempat-tempat yang dia rasakan dia nak selamatkan Islam. Mana boleh? Kamu tak belajar ke daripada segi sudut siasah? Mengaji tak siasah ni? Hanya sekadar mengaji biasa je. Wallahu alam, dalam masjid ni ada surah ni ada tidak tu sekalian. Aku nampak cerah je, gelap tak nampak tu. Kau ada tak sekalian? Kalau ada fahaman begitu, betulkan fahaman. Jangan ada mudah-mudah ingat saya nak boleh. Tak. Jangan kau suka hati kita hati pilihan tidak. Kita perlu ada. Kenapa kamu nak mengerti pilihan raya? Kamu nak tegakkan Islam. Dah ada, kamu kena bantu. Ada kelemahan. Kelemahan perlu diperbaiki. Zaman pemerintahan Nabi di Madinah juga berlaku kelemahan. Dibaiki. Zaman sahabat diangkat. Zaman sahabat sampai dah zaman tabi'in. Benda tu berlaku pembaikan demi pembaikan. Tak semesti turunnya hebat kan? Tak. Sekarang zaman Nabi betul lah. Alhamdulillah perkara tu berjalan dengan baik. Sebab Nabi mendapat utusan daripada Allah. Tapi berlaku zaman sahabat dan mula berlaku kekurangan. Pada ketika itu diperbaikan bahagian ni, ilmuwan ni yang datang. Itu semua keadaan Islam. Tak boleh kita menaikkan satu badan lain. Kenapa? Haram pun dia. Itu tak boleh. Tak boleh meletakkan. Bukan tak boleh tu erti kata tak boleh ada jemaah. Tak. So saya kata, daripada maksud tu kita perlu faham. Pasti yang nak membawa wadah Islam sampai tahap boleh mendapat kuasa, tak boleh ramai yang Islam. Satu tu cukup. Sudah mencukupi. Badan dakwah boleh. Biasa ada golongan-golongan tertentu yang tidak berminat dengan cara hak macam ni. Tak sama tuan-tuan sekalian. Dakwah ni berbeza-beza tuan sekalian. Cara dakwah jamaah tabligh yang kita dah sebut tadi, saya sebutkan tuan sekalian. Cara dakwah dia cara yang hebat bagi saya. Saya pernah ikut tabligh tuan sekalian. Saya pernah keluar 40 hari. Korang cakap dia tak pernah keluar pun. Aku 40 hari keluar tuan sekalian. Duduk tuan sekalian. Cuma saya tegur, yang mana saya nampak tak betul saya tegur. Saya pernah keluar tuan sekalian nak ikut. Satu benda yang saya rasa tak mampu nak buat tuan-tuan. Subhanallah, satu benda yang hebat bagi saya lah. Saya ikut program, subhanallah. Kalau ikut program jamaah tabligh yang duduk di masjid, di i'tikaf di masjid, masjid tak sunyi dengan orang bangun tahajud. Tak sunyi tuan sekalian. Celik pukul 2 orang sembahyang. Celik pukul 3 orang sembahyang. Aku celik je, ya orang lain sembahyang. Aku celik lagi orang sembahyang lagi. Aku tak pun. Celik kita tengok orang sembahyang. Setiap jam celik ada orang bangun. Orang ni tidur, orang ni bangun, hidup masjid. Satu kelebihan. Cuma ada satu kelemahan. Apabila dia meletakkan kerja dakwah tu semata-mata tanpa ada politik dalam kerja dakwah. Saya bagi tahu tuan sekalian. Saya bagi tahu dah jumpa depan. Ni saya bagi tahu terang kok ada. Salah kalau kita mengamalkan kerja dakwah tanpa ada politik dalam dakwah kita, salah. Lah tu nak buat parti politik, jangan buat parti politik, sokong parti politik yang ada. Sebab tu kerja Islam yang kamu dakwah untuk tegakkan Islam. Itu satu contoh. Banyak lagi lah badan-badan dakwah lain. Yang ada yang mesti memberi sokongan kepada kerja dakwah Islam. Saya nak sebut tu tuan sekalian. Hari ni sebut jamaah tabligh satu. Bagus kata, ada bidang dia. Abimnya ada bidang dia, dulu Arqamnya ada bidang dia. Bagus, satu benda yang hebat kalau dalam buat jemaah Islam dekat dalam negara kita. Contoh saya, mana dia jemaah Islam yang boleh mempelopori ekonomi umat Islam? Pada masa tu Arqam tuan sekalian. Allahu akbar tuan sekalian. Tak ada apa, semua dia boleh buat. Kicapnya apa benda dia sekarang. Sekarang tak dah payah dah. Tapi zaman tu ada. Memang hebat tuan, satu benda hebat.
Kesilapan berat kita satu bab lah, tapi kita ada jemaah yang hebat daripada segi sudut itu. Kalau tuan-tuan cuba yang kalau semua jemaah Islam ni digabungkan di atas satu fahaman untuk menegakkan Islam, Allah lazim kata sekalian, hebat. Pakistan satu ketika dulu dapat dikuasai seorang pemimpin perempuan yang tidak dibenar ke Islam. Kerana apa? Kerana semua jemaah tabligh di Pakistan tidak turun mengundi untuk menyelamatkan Islam. Sebab pahaman yang salah pada ketika itu. Berlaku tuan sekalian. Dan juga jemaah-jemaah lain yang tidak bertindak untuk nak beri sokongan pada Islam, dia akan berlaku rosak. Hari ini tuan sekalian, sebab jemaah Islam ni tak mengaji siasat. Minta maaf, orang masa tak macam dia mengaji sangat. Saya kata, saya tak mengaji, saya sempat belajar, tapi saya nak cuba buat. Kalau tuan-tuan mengaji, kenapa tak beri sokongan? Kalau mengaji mesti jumpa punya. Takkanlah aku mengaji rendah macam ni aku jumpa, kau mengaji tinggi tak jumpa. Mesti jumpa. Tuan-tuan buka buku pendidikan Islam, buku Quran Sunnah tingkatan 5 pun ada cerita. Takkan tak lalu tingkatan 5, aku tak masuk tingkatan 5, tingkatan 1 bedak. Saya mengaji sekolah pada jenam je lain, saya mengaji ambil Pak Senawi tak mengaji tingkatan 5. Cuma balik mengajar tingkatan 5 baru nampak, oh ada dah tingkatan 5 pada ajar. Takkan mengaji universiti tak jumpa. Silap lah masuk kelas tidur ke, berteruk sangat tu. Tuan tengok, itu pelbagai. Apa pandangan Hasan Al-Banna? Kita jumpa perjumpaan akan datang, kita bincang tentang bagaimana pandangan Hasan Al-Banna terhadap berbagai-bagai parti. Tuan-tuan dirahmati Allah Tuhan sekalian, mudah-mudahan insya-Allah saya mengharapkan diri saya dan tuan-tuan kita semua teruskan nekatkan usaha ubat hati kita dengan Al-Quran. Ada sebab Tuhan tak bagi kemenangan tuan-tuan sekalian. Saya selalu baca Quran pada tuan-tuan surah Al-Baqarah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada satu kita masakan, kami ni patut menang dah ni, kenapa tak menang lagi? Tuhan kata tak, sebab ada masalah pada kamu. Kita rasakan benda tu, insya-Allah tak patutlah benda ni. Tuhan kata patut kepada kamu. Sebab ada kebaikan bagi Allah. Bila kita ambil Al-Quran untuk kita ubat diri kita, hati kita terubat dan kita takkan merajuk, kita takkan kecewa, kita bangkit balik tuan-tuan sekalian. Bangkit untuk nak betulkan hati kita, untuk kita terus berjuang dalam kita menegakkan Islam tuan-tuan sekalian. Walaupun apa keadaan sekalipun. Bila kita berhenti tuan-tuan sekalian, Nabi kata dua keadaan. Bila tawaran datang pada Nabi, Nabi kata dua keadaan je. Pak saudara kata aku pelik tengok mu ni. Lama dah kata ada orang tu, aku tengok orang buat, kata aku tak ambil tahu. Aku sokong je kamu. Tapi hari ni bila pak saudara mari bagi tahu ni hadiah dia, ni tawaran dia, mu tak nak lagi, tawaran hebat-hebat aku tak nak lagi. Lepas tu barulah dia tanya, sebenarnya apa dia mak buat kerja ni? Dia tanya Nabi Muhammad. Nabi kata dua je. Ringkas, dua je. Sama ada Allah Ta'ala beri kemenangan kepada aku dalam perjuangan aku, ataupun Allah Ta'ala matikan aku dalam aku berjuang. Tuan-tuan, dua tu kita. Tuan-tuan, biar kita mati dalam keadaan kita bernapas dengan nafas perjuangan Islam, dan biar kita bergerak hidup sampailah mencapai kemenangan. Maka kemenangan itu tak semesti kita lihat, tapi kematian juga akan memberikan kita kemenangan, insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan perjumpaan kita dirahmati oleh Allah. Sebagai akhir macam biasa tuan-tuan sekalian, pembinaan sekolah tahfiz saya baru mula. Saya mohon lagi untuk dapatkan derma tuan-tuan sekalian untuk kita mulakan. Alhamdulillah kerajaan negeri yang lepas saya dapat bantuan banyak 30,000 bila mula dah buat tuan-tuan sekalian, tak nampak duduk dalam tanah semua tuan-tuan sekalian. Kata rupa banyak sangat. Dia kata sikit Ustaz 30,000 ni nak buat bangunan 2 tingkat, rupa 30,000 tu tak ada apa-apa. Mula bagi tu banyak, bila dah siap tapak tak nampak apa-apa. Kata apa benda ada ni, nampak korek berlubang tuan sekalian. Rupa 30,000 dalam tanah. Dia kata tak cukup lagi untuk dalam tanah. Dia kata mungkin dalam 50-60,000 tadi. Allah Akbar tuan-tuan, perlu bangunan. Alhamdulillah tuan sekalian, anak-anak dalam keadaan dengan baik. Mudah-mudahan tuan sekalian tuan beri kekuatan, dan kalau ada tuan lebih duit pilihan raya baru ni ada lebih, bagilah saya. Mudah-mudahan tuan terjaga. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.